Okey, sebelum saya memulakan topik kita pada hari ini iaitu teknik bacaan pantas, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Azrina binti Kasim. Sekarang saya bertugas sebagai pustakawan di UiTM Cawangan Perlis Kampus Arau. So, jadi sebelum saya memulakan topik saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara kerana sudi menjemput kami dan memberi peluang kepada kami untuk bercakap mengenai teknik bacaan pantas. Okey, jadi pada hari ini saya akan terangkan sedikit mengenai apa itu bacaan pantas, konsep bacaan pantas, faktor yang menyebabkan kita lambat membaca dan bacaan tu akan menjadi cepat. Mungkin sebelum ni ada yang tak pernah dengar pasal bacaan pantas ni, teknik bacaan pantas ni. Mungkin ada yang tertanya, membaca ni perlu ada teknik ke? So tak apa, hari ni kita akan terang sedikit mengenai teknik bacaan pantas ni dan sekiranya kalau ada sesiapa yang berminat untuk ketahui dengan lebih lanjut mengenai teknik bacaan pantas ni, ataupun mungkin ada jabatan ataupun guru-guru yang berminat untuk mempelajari atau untuk mengadakan bengkel bacaan pantas ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi perpustakaan UiTM yang berdekatan dengan puan-puan, kerana kami di perpustakaan UiTM ni kami menyediakan jurulatih bacaan pantas ni di setiap negeri. So tak ada masalah. Kalau kata daripada Johor yang berminat untuk mengadakan bengkel bacaan pantas ni, boleh hubungi perpustakaan UiTM Cawangan Johor, kampus Segaman ataupun Pasir Gudang, dan Negeri Sembilan boleh hubungi Pusaka UiTM Negeri Sembilan. So tak ada masalah ya, bukan kata saya duduk Perlis so jauh untuk hubungi, tak apa, boleh hubungi perpustakaan yang berdekatan. Okey. So and then saya actually dapat sebenarnya saya dapat pertanyaan sebelum ni, sama ada teknik bacaan pantas ni sesuai atau tak diamalkan ataupun dipelajari oleh pelajar-pelajar daripada sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, bagi saya secara peribadi, saya rasakan perlu dan semestinya pelajar-pelajar kita kena kena ambil masa juga untuk mempelajari, untuk mendapatkan kemahiran bacaan pantas tu. Jadi bila kita dah belajar teknik bacaan pantas tu, benda tu dah ada daripada kecil, kita dah belajar daripada sekolah rendah lagi, jadi mungkin daripada sekolah menengah, dan bila dah masuk universiti tu, teknik tu dah sebati dengan diri kita dan memudahkan kita dalam mempelajari ataupun mengulang pelajaran dan mendidik anak-anak tu sendiri menjadi pembaca yang hebat, pembaca yang yang boleh menjadi mungkin pemimpin kita pada masa hadapan nanti. Itu adalah pendapat saya lah. Kiranya bacaan pantas ni, teknik bacaan pantas ni bukan sahaja boleh dipelajari oleh macam pelajar pada sekolah rendah, sekolah menengah, pelajar universiti, malah kita sendiri yang dah bekerja ni pun kita boleh pelajari teknik bacaan pantas ni. Okey. Jadi sebelum kita mulakan topik kita hari ini, kita just santai-santai je. Sebelum tu saya nak tanyalah. Ini just saya tanya secara jawab ataupun jawab dalam hati pun boleh. Kalau kata tak jawab dalam komen tu, cuma saya nak tanya, untuk tahun ni je, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ingat tak berapa banyak dah buah buku yang tuan-puan dan puan-puan telah baca? And then ingat tak tajuk ataupun judul buku terakhir yang tuan-tuan dan puan-puan pernah baca? Ingat tak judul terakhir? Okey, saya saja je nak tanya soalan ni sebab yalah, selain daripada saya yang memberi info ataupun maklumat kepada tuan-puan, dan mungkin tuan-puan dan puan-puan juga boleh berfikir. And then dalam pada yang sama mungkin ingat balik, bila dengar soalan saya ni mungkin boleh fikir, lama dah sebenarnya saya tak baca buku. So mungkin lepas ni bila dah lama tak baca, mungkin tuan-puan dan puan-puan boleh mulakan membaca dengan cuba untuk mengamalkan teknik-teknik yang kita nampak atau kita belajar, kita dengar pada hari ini. Okey. Sebelum kalau kita tengok hasil kajian yang dijalankan oleh Polish e-commerce firm Peabody pada tahun 2019, ia menyatakan bahawa rakyat Malaysia ni antara kiranya kita punya statistik pembelian bahan bacaan ataupun statistik pembelian buku adalah antara yang tertinggi di dunia ni, mengikut statistik tu lah. Tapi mengikut artikel ni juga,
tak semestinya kita rajin beli buku, kita baca buku tu. Okey, sebab dia ada buat kajian juga, dia mengatakan sesetengah orang yang membeli buku tu adalah sebab hobi ataupun dia nak buat koleksi. Tapi kiranya dia sebenarnya tak minat pun untuk baca buku tu, tapi sebab ada Big Bad Wolf, ada Pesta Buku, dia macam dia suka membeli, dia suka menyimpan tapi dia tak suka membaca. So kat sini kita boleh tengoklah kiranya macam statistik pembelian buku yang tinggi, tak semestinya statistik membaca buku juga tinggi. Okey, tadi kita tengok statistik pembelian buku, kita tengok pula statistik orang kata pembaca. Okey, mengikut statistik terbaru melalui NOP World Culture Score Index menunjukkan bahawa India merupakan negara yang paling banyak membaca, kiranya rakyat dia membaca. Rakyat dia ni luangkan masa lebih kurang 10 jam seminggu untuk membaca, dan diikuti oleh Thailand dan China yang rata-ratanya rakyat mereka ni meluangkan masa sebanyak 8 hingga 9 jam seminggu untuk membaca. Tapi malangnya Malaysia tidak termasuk dalam ranking ranking bacaan ataupun statistik bacaan di Malaysia ni masih lagi rendah. Iaitu kalau ikut statistik ni, dia kata Malaysia ni orang Malaysia ni membaca tak lebih pada 3 jam seminggu. Okey, dalam masa 24 jam sehari darab dengan 7 tu, kita baca 3 jam je seminggu. So sebab tu kita adakan kempen ni, kita tak kira macam kita adakan kempen bukan sahaja di sekolah, kadang tadika, sekolah rendah, kebangsaan, masuk universiti pun kita adakan kempen membaca. Even negara sendiri pun buat kempen membaca melalui Perpustakaan Negara Malaysia dan sebagainya, untuk menghidupkan balik budaya membaca ni. Sebab apa? Budaya membaca ni selalu kan kita dengar budaya membaca adalah amalan yang mulia. So sebab itu kita memang galakkan, kiranya kita nak galakkan rakyat negara Malaysia ni untuk membaca. Okey. So mungkin bermula pada hari ini, mungkin kita boleh meningkatkan daripada 3 jam tu, mungkin kita boleh tingkatkan kepada 4 jam, daripada 4 jam kita naik, dan mungkin kita letakkan mungkin satu hari nanti kita akan letakkan rakyat Malaysia ni mungkin Malaysia ni antara negara tertinggi statistik dalam baca. So saya harap semua yang ada depan saya ni yang menonton FB Live ni boleh sahut cabaran ni. Okey. So sebelum kita pergi ke topik yang sebenar, iaitu teknik bacaan pantas, kita tengok dulu apa kebaikan membaca. Sebab kita nak tengok kebaikan, baru kita rasa semangat sikit nak belajar teknik bacaan pantas dan untuk mengamalkan membaca ni kan. So jadi yang pertama, yang ni saya ambil, ini just pengenalan dulu, saya ambil daripada kata-kata daripada beberapa orang penulis. Yang pertama menurut Ahmad Muhammad Said pada tahun 1998, membaca merupakan asas pembentukan diri ke arah mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini semua orang tahulah, membaca untuk mendapatkan pengetahuan. So saya rasa semua orang dah biasa dengar statement ni. Okay, membaca itu adalah jambatan ilmu. Okay, yang kedua adalah membaca merupakan suatu proses untuk memperolehi ilmu dan maklumat dengan menggunakan deria dan minda, sama ada melalui bahan bercetak atau media elektronik. Ini adalah daripada Sheikh Abu Bakar Sheikh Akil pada tahun 1994. Di mana kalau mengikut kata-kata daripada Sheikh Abu Bakar ni, kita membaca bukan saja membaca bahan bercetak, tapi bahan elektronik juga. Okey, itu pun dikira membaca. Kalau macam kita baca daripada artikel daripada Facebook, okey, kita baca daripada blogspot, website, itu pun kira membaca. Okey, kalau kata macam hari ni kita malas nak ambil buku untuk baca, mungkin kita boleh start dengan artikel, baca-baca artikel ataupun artikel-artikel yang simple untuk kita, orang kata, bangunkan sifat membaca tu, amalan membaca tu ya. Okey. Dan juga menurut Norisah Baharum 2005, membaca adalah memperhatikan isi sesuatu yang bertulis atau bercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungan. So maksudnya, kini kita baca, kita bukan saja tengok, kita baca tu, kita fahamkan apa yang kita baca. Sebab kalau kita baca saja tak faham pun buang masa juga, kira macam
Sebab tu kita kena ada teknik membaca yang betul bagi kita baca dan kita faham. Okey. So bila kita baca tu kita akan apa yang kita baca akan sampai ke otak dan otak akan berfikir. Jadi kira membaca ni adalah mungkin dia ada kebaikan untuk otak kita juga. Dan sesiapa yang membaca, ini daripada Hashim Muzbidi Ahmad, sesiapa yang membaca dan mengamalkan apa-apa yang dibacanya akan dapat memerintah dunia. Okey. Yang ni saya memang sangat setujulah, sebab kita kalau bukan saja merintah dunia lah, kalau kita nak jadi ketua ataupun kita nak jadi pegawai sesuatu organisasi itu sendiri, kita kena tahu banyak benda. Bukannya kita tahu fokus pada satu benda je, tak. Kita sebagai orang kata ketua, kita kena tahu, macam kita kena tahu perjalanan operasi organisasi, kita kena tahu pasal human resource ataupun apa hal pekerja, kita kena tahu pasal ekonomi, kewangan, semua benda tu. So dari situ kita dapat menjadi apa orang kata pemimpin yang hebat. Okey, dan dari situ bukan saja staff, malah orang luar juga apa orang kata akan respect, akan hormat kepada kita. Jadi dengan membaca itulah kita boleh apa orang kata ilmu yang kita dapat daripada kita baca tu kita boleh apply, kita boleh gunakan ketika kita menjadi ketua dan menyebabkan kita menjadi ketua yang hebat. Okey, itu adalah antara pengenalan lah untuk kita punya membaca ni. Okey. And then selain daripada kita tengok daripada penulis-penulis yang saya sebutkan tadi, kita tengok juga membaca ini daripada sudut Islam. Okey, Islam adalah kiranya agama yang sentiasa menitik beratkan tuntutan ilmu pengetahuan ni ya. Okey, hal ini bertepatan dengan penurunan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai perintah membaca. Iaitu ayat pertama yang diturunkan adalah apa? Iqra, bacalah. Itulah ayat pertama. Iqra, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang mencipta sekalian makhluk, yang mencipta manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini daripada surah Al-Iqra ayat 1 hingga 5. So dari sini pun kita tahu dah kepentingan membaca tu. So saya kalau kadang-kadang orang kata membaca tu adalah sebagai hobi, dan saya tak berapa nak setujulah kalau membaca tu dijadikan sebagai hobi, kerana bagi saya membaca tu adalah kewajipan. Okey. Kiranya dia jelas menunjukkan bahawa membaca itu adalah satu arahan dan perintah kepada manusia. Dia bukan jadikan sebagai hobi bila kita masa lapang baru kita baca. Tak. Dia memang setiap orang tu kena baca untuk tambah ilmu, so untuk jadi insan yang berguna. So justru membaca menjadikan aktiviti yang perlu diamalkan oleh setiap orang. Bukan sahaja macam saya kata tadi lah, bukan sahaja pada masa lapang, tapi memang setiap orang tu kena baca untuk jadi yang terbaik. Okay. Dan kita tengok pula selain daripada tadi kita dah tengok pengenalan pada membaca, kita tengok pula manfaat yang kita dapat daripada membaca tu sendiri. Okey, sebab saya terangkan ni dulu, so senang untuk kita dah tahu manfaat apa semua, dan baru kita belajar teknik untuk membaca tu. So mungkin semangat untuk membaca tu berkobar-kobar sikit bila kita dapat nampak apa manfaat yang baca. Saya tahu kemungkinan semua orang tahu manfaat baca, tapi tak apa, kita orang kata kita ingatkan kembali, so mana tahu lepas ni lagi berkobar-kobar berminat untuk membaca tu ya. Okey, salah satu kelebihan membaca adalah dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Yang ni tak apalah, semua orang tahu kan. And then kebaikan yang kedua adalah membaca ini meningkatkan memori kita sendiri. Okey, menurut pakar bedah saraf Pusat Perubatan MSU, Profesor Dr. Badriah Idris, kira gaya hidup yang sihat, kira macam untuk mengelakkan penyakit Alzheimer ni, kita perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat, dan salah satunya adalah dengan membaca. So membaca tu, bila kita ni rajin membaca, dia mengelakkan kita jadi lupa atau mengurangkan kita untuk jadi nyanyuk. Ini bukannya kata statement yang saya buat sendiri, ini hasil daripada kajian ya. And then membaca ni juga selain daripada dapat meningkatkan memori, dia senaman minda. So kira macam minda kita, bila kita baca, minda kita sentiasa bersenam. Okay, bila kita sentiasa bersenam, dia akan meningkatkan kelebihan kita untuk fokus dan daya kreativiti kita. Contoh macam ni lah, minda, saya bagi, bukan kata perumpamaan, tapi just bagi contoh macam kereta kan. Kereta, kalau kita jarang start kereta tu, bateri lama-lama bateri tu akan jadi kong. Tapi kalau tiap hari kita running, kita start ataupun kita jalankan kereta tu, so
jadi dia tak ada masalah kira kata bateri problem ke, payah nak start ke kan, sebab kita sentiasa menggunakan kereta tu. Macam juga dengan minda kita, kalau kita sentiasa membaca, kita dalam pada masa sama kita boleh membuat senaman minda dan juga sentiasa menggunakan otak kita. So tak ada masalah bila kita nak perlukan apa orang kata berfikir. So dia tak adalah dia macam kadang-kadang dia blank ke apa. Dia sebab kita sentiasa ada ilmu tu sentiasa masuk, dan insya-Allah tak ada masalah untuk kita berfikir dengan lebih baiklah dan menjadi kreatif. And then satu lagi, kelebihan baca ni adalah kita dapat meningkatkan skill membaca dan skill penggunaan tata bahasa. Okey, sebab apa? Bila kita baca ni, tambahnya kalau kita baca yang buku bahan bercetak, kita perlu baca kira keseluruhan, kira muka surat lah, keseluruhan ayat tu untuk kita fahamkan cerita tu. Kalau macam kita baca daripada orang kata bahan elektronik, kadang kita jadi malas, sebabnya kita boleh tekan keypad control, keyboard control dan find untuk cari perkataan yang kita nak baca sahaja. Okey. Tapi bila kita baca bahan bacaan print macam bercetak ni, kita jadi lagi rajin untuk baca, sebab kita nak dapatkan point tu, untuk dapatkan satu perkara tu kita kena baca keseluruhan. Jadi benda tu dia bila kita banyak baca, banyak perkataan yang kita jumpa. Okey, dan dari situ dia meningkatkan kosakata. Okey, sebab sebelum ni saya pernah bekerja di sebuah pejabat peguam di di Kuala Lumpur sebagai pustakawan undang-undang. And then saya ada kenal dengan seorang peguam ni berbangsa India. Dia punya penggunaan bahasa Malaysia dia, kosakata dia memang orang kata walaupun dalam bercakap dia memang kata terbaik lah. And then saya tanya dia punya tips dia kata dia banyak membaca. Dia kata banyak baca, daripada baca tu dia boleh develop, dia boleh tambahkan pengetahuan dia mengenai kosakata, dan penggunaan tu dia gunakan pula bukan sahaja ketika dalam orang kata dalam mahkamah, tapi juga ketika bercakap. So dari situ dia jadi fasih menggunakan tata bahasa ni. Okey. Itu antara kelebihan lain lah. So yang tu sebenarnya kita secara tak langsung kita dapat, mungkin kita tak sedar, tapi secara langsung kita tak dapat, macam kita dapat kelebihan tu. And then lain daripada itu, kelebihan baca adalah mengurangkan stres. Jadi kita semua tahulah, kadang-kadang kita akan baca untuk mengurangkan stres. And then ada salah satu istilah tu biblioterapi, biblioterapi, di mana dia penggunaan kira macam terapi menggunakan buku, kira membaca untuk mengurangkan stres dan sebagainya lah. And then satu lagi kelebihan baca adalah berkomunikasi dengan lebih baik, sebab kita dah kaya dengan kosakata, kita dah kita dah banyak ilmu pengetahuan yang ada dalam minda kita ni. So bila kita nak berkomunikasi tu, kita jadi lebih yakin, okay? Dan lebih baik cara kita berkomunikasi. Itu adalah antara kelebihan baca lah. Yes, jadi kita nampaklah kan kelebihan membaca, and then bukan saja dapat menambah ilmu, tapi dapat membantu kita dari sudut kesihatan. Okey, daripada hasil daripada membaca ni, hasil daripada suka membaca, minat membaca ni, dia dapat menghasilkan pembaca yang hebat. Okey, antara pembaca yang hebat yang saya kata ni, saya nak tunjukkanlah seorang dua ilmuwan Islam yang mana memang kita tahu dia punya minat dia membaca, and then daripada membaca tu dia dapat jadi seorang ilmuwan Islam yang hebat. Antaranya adalah Imam Al-Syafi'i. Di mana Imam Al-Syafi'i ni, saya rasa semua tahu siapa itu Imam Al-Syafi'i. Kira Imam Al-Syafi'i ni dia menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Bayangkan 7 tahun tu dia dah hafal Al-Quran. Betapa hebatnya dia, sebab dia rajin, memang dia rajin belajar, dia rajin membaca. Sebab tu dia boleh menghafal Al-Quran dalam masa kira ketika 7 tahun. And then pada usia 10 tahun, dan pada usia 10 tahun beliau dapat menghafal kitab Muwatta Imam Malik ketika berusia 10 tahun ni lah. Kira kitab tu kira mengandungi pelbagai maklumat lah, mengandungi pelbagai hadis, kalau tak salah saya lebih kurang dalam 10,000 hadis. Jadi dia dapat menghafal semua hadis-hadis tu. Okey, tu betapa hebatnya Imam Al-Syafi'i ni. Dia hasil daripada bacaan. Kiranya
salah satu minat dia adalah bacaan. Dari situ dia boleh jadi orang yang hebat. Dan antara amalan hidup Imam Syafi'i ini adalah 1/3 yang pertama adalah menulis, 1/3 yang kedua adalah solat, dan 1/3 yang ketiga ni kira dia tidur. Itu antara amalan Imam Syafi'i, amalan harian Imam Syafi'i. Okey, kita tengok pembaca hebat yang kedua adalah Imam Al-Bukhari. Okey, untuk Imam Al-Bukhari ni kira dia dapat mengkelaskan hadis yang diperolehi sehingga dikatakan telah bertemu dengan 1080 orang ulama untuk menyusun sahih Al-Bukhari tu. Dan dia juga dapat menghafal 300,000 daripada 600,000 hadis yang dikumpulkan. Bayangkanlah dia dapat hafal 300,000 daripada 600,000 hadis yang dikumpulkan tu. Betapa hebatnya Imam Bukhari ni. Dan pada usia 16 tahun, dia telah menghafal banyak kitab ulama terkenal seperti Ibn Al-Mubarak, Waqi dan sebagainya lah. Pada usia 16 tahun tu dia dah hafal macam-macam kitab dah. Kita boleh tengok dari sini. Dia kira macam pada minat membaca tu, dia boleh hasilkan insan-insan yang hebat, yang boleh memberi manfaat bukan sahaja pada diri kita, kepada masyarakat, kepada rakyat, kira masyarakat di dunia ni. Tu kita boleh tengok hebatnya membaca tu. Okey. Jadi so kita dah tengok apa kelebihan membaca, kita dah tengok betapa hebatnya menjadi pembaca yang hebat. Jadi untuk kita membangunkan atau kita menanam sifat suka membaca tu, minat membaca tu dalam diri kita, mungkin kita boleh aplikasikan ataupun teknik bacaan pantas ni adalah salah satu alternatif untuk kita mendidik diri kita untuk membaca dengan lebih pantas. Mungkin sebelum ni bila kita baca tu bacaan kita tu jadi lambat. Okey, dan disebabkan itu kita jadi dah macam malas nak baca, sebab kata bila nak habiskan buku ni. Jadi mungkin dengan mempelajari teknik bacaan pantas ni, terutama bagi yang kekurangan masa ataupun mempunyai kekangan untuk baca, so boleh belajar teknik bacaan pantas ni untuk membuatkan bacaan kita itu menjadi lebih pantas, lebih menarik, dan kita lebih minat untuk membaca tu. Okay, sebagai contoh, pembaca terpantas di dunia adalah milik Saint Adam yang mampu membaca 3,850 patah perkataan dalam masa 1 minit. Rasanya kita ni, kalau kita buat pengukuran, kita sampai ke tak 3,000 tu. Okay. Yang ni adalah dia ni diiktiraf oleh the World of Record punya buku tu. So dia ni dapat baca dalam masa seminit tu 3,850 patah perkataan. Kiranya boleh habis dalam seminit tu, boleh habis mungkin setengah buku. Kalau buku tu tebal lah. Okay. So kiranya dia amalkan bacaan pantas ni untuk dapat baca dengan sebanyak 3,850 patah perkataan inilah. And then Bradfield 2012 memetik kata-kata Mike Van Doren yang menyatakan ada buku yang dibaca laju dan yang lainnya dibaca dengan perlahan, tetapi tiada buku yang boleh difahami jika membaca dengan kelajuan yang salah. Okey, di sini Van Doren ingin menyampaikan bahawa kelajuan adalah penting ketika membaca, dan tanpa kelajuan yang betul mungkin kita tidak memahami apa yang dibaca. Sebab tu kita kena belajar teknik bacaan pantas ni. Bila kita belajar teknik bacaan pantas ni, bukan saja kita baca dengan pantas, tapi dalam masa sama kita boleh faham apa yang kita baca. Okey, dan dari situ itu yang dia jadi ilmu pengetahuan kepada kita. Dan menurut Buzan 2000, tahun 2000, ada menyatakan mempelajari bacaan pantas dan menguasainya merupakan pencapaian yang paling penting dalam hidup oleh ramai orang seluruh dunia. Sebab bukan semua orang boleh menguasai teknik bacaan pantas ni. Dia kena rajin, dia kena sentiasa membuat latihan untuk menguasainya. Sebab itu dia kata Buzan ni, dia kata mempelajari bacaan pantas ni adalah merupakan pencapaian yang paling penting dalam hidup seseorang tu. Okay, so faham ya? Okay, kita dah masuk, kita dah tengok. So kita tengok, jadi kita tengok definisi bacaan pantas dan konsep bacaan pantas itu sendiri untuk kita lebih memahami apa itu bacaan pantas, apa itu teknik bacaan pantas. Okay, okay, menurut Encik Nur Hidayat binti Adnan, Dr. Zalifah binti
Encik Nur Hidayat bin Adnan, Dr. Zalifah binti Awang Zakaria dan Encik Haji Ahmad Faizal. Bacaan pantas adalah kombinasi kemampuan gerakan mata atau kemampuan visual dengan kemampuan kognitif individu dalam membaca. Okay, proses yang melibatkan kombinasi antara kepantasan membaca dengan pemahaman isi bacaan. Okey, bacaan pantas menurut definisi yang dikeluarkan oleh pegawai-pegawai daripada Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam. Bacaan pantas ni adalah kombinasi kemampuan gerakan mata dan atau kemampuan visual, itu gerakan kita punya mata, dengan kemampuan kognitif individu dalam membaca. Kerana kita tengok, kita baca, memang kita akan baca dengan pantas, tapi dalam masa sama kita boleh faham apa yang kita baca tu. Okey, itu adalah teknik bacaan pantas. Okey, itu adalah definisi bacaan pantas. Okey, proses melibatkan kombinasi antara kepantasan membaca dengan pemahaman isi bacaan. Maksudnya kita baca dan kita faham. Bukan kita baca tapi kita tak faham. Bacaan pantas kita baca dan kita faham dan jadikan dia sebagai kita punya pengetahuan lah. Okey, yang kedua, definisi bacaan pantas ni oleh Encik Ahmad Yazid. Okey, Encik Ahmad Yazid ni merupakan pustakawan kanan Universiti Sains Islam Malaysia dan merupakan untuk kira macam kita panggil sifu kami lah, tenaga pengajar kami, jurulatih yang mengajar kami mengenai bacaan pantas ni. Okey, menurut Encik Ahmad Yazid, bacaan pantas ialah sebagai satu teknik bacaan senyap tanpa membunyikan apa-apa bacaan, menggunakan peralatan dan pergerakan yang minimum secara tuntas dengan duduk secara ergonomik, tetapi melibatkan kelajuan bacaan yang maksimum. Okey, bacaan pantas juga merujuk kepada aktiviti bacaan yang tidak melibatkan pembacaan secara keseluruhan perkataan yang tertulis, malah ia berperanan memantau secara sepintas lalu bahan bacaan yang ada di hadapan, dan dalam masa yang sama pembaca memiliki kemampuan memahami atau apa yang dipantau. Maksudnya kat sini, teknik bacaan pantas ni kita baca secara senyap. Maksudnya kita tak bunyi pun apa yang kita bacakan itu. And then kita menggunakan peralatan yang minimum. Maksudnya mungkin kita boleh guna tangan, sebab kita ada teknik menggunakan tangan untuk bacaan pantas ni. Dan duduk secara ergonomik, duduk secara dalam keadaan yang selesa. Okey, bukan kata kita duduk dalam keadaan tak selesa pun dia boleh ganggu kita punya kita punya teknik bacaan tu sendiri. Okey. So dari sini kita tahu bacaan pantas ni bukan baca yang kita boleh, macam kalau kadang-kadang kita baca ni kita suka bunyi untuk kita baca, untuk kita lebih faham. Tapi sebenarnya bila kita baca secara senyap, kita akan lebih faham sebab kita tak ada gangguan. Sebab apa yang kita baca tu terus ke minda kita. Bukan kadang kalau kita baca, kita sebut ke mulut je lambat sikit nak ke minda tu. Sebab itu dia akan ada gangguan. Tapi bila kita baca terus tanpa ada bercakap, tanpa mengeluarkan perkataan, so tindakan bacaan tu akan jadi lebih cepat. Okey, itu adalah salah satu lagi teknik bacaan pantas. Ni kita tengok ini daripada definisi bacaan pantas. Yang ketiga adalah daripada Tony Buzan. Tony Buzan ni adalah ahli psikologi British dan pengarang beberapa buah buku tentang cara menghafal dan keberkesanannya untuk cara menghafal ni lah. Dia juga terkenal dengan teknik pemetaan minda yang membantu kita memperbaiki struktur dan cara menghafal maklumat. Okay. Menurut Tony Buzan, reading is only described as assimilating the facts, figures and theories, but I believe it to be more than that. Reading is individual total interrelationship with symbolic information. Maksudnya kita kiranya macam membaca ni, dia more kepada kita punya hubungan antara simbol-simbol yang ada atau perkataan yang ada di buku dengan kita. So kita faham bacaan tu. So bila kita faham, so kita akan baca dengan lagi cepatlah, dengan lagi pantas. Itu antara definisi bacaan pantas daripada Tony Buzan. Okay. And then satu lagi definisi adalah daripada Richard Searle. Richard Searle ni adalah pengasas dan CEO The Literacy Company. Okay, dalam program ni Searle mengajar cara membaca secara diam untuk menjadi pembaca yang lebih pantas. Okay. Menurut Richard Searle ni, speed reading engage the eyes, ear, mouth and the brain and fully utilize the sense efficiently. So maksudnya sini
bacaan pantas ni melibatkan mata, telinga, mulut dan juga otak. Untuk kita gunakan semua ni, kita fully utilize, kita gunakan keseluruhan deria ni untuk kita lebih baca dengan lebih pantas, dan pada yang sama kita faham apa yang kita baca. Itu adalah antara definisi bacaan pantas. Okay. Sekarang kita pergi kepada, setelah kita tengok definisi tu, kita tahulah yang bacaan pantas ni bukan sahaja kiranya terbaca secara cepat tanpa memahami. Kita baca, kita gunakan segala deria yang ada untuk kita lebih faham dan menjadikan bacaan kita tu lagi laju. So kita tengok pula konsep bacaan pantas. Okey, untuk yang pertama, konsep bacaan pantas ni terdapat dua komponen dalam perlakuan membaca, iaitu kemahiran mengenal atau mengecap perkataan dan kemahiran memahami apa yang dibaca. Maksudnya kita kenal, kita faham, kita kenal huruf, kita kenal perkataan yang kita nak baca tu, dan kita faham apa yang kita nak baca. Sebab kalau kita kenal huruf, kita tak faham pun masalah juga. And then kalau kata kita tak tahu nak membaca pun masalah juga. So benda tu kita kena dua komponen ni kena ada untuk membentuk konsep bacaan pantas. Okay. And then aspek yang ditekankan dalam proses membaca ialah aspek kepentingan berfikir, merasai dan membayang apa yang kita rasa. Itu adalah teknik antara teknik konsep konsep bacaan pantas ni. Kiranya kita membaca tu, kita berfikir, kita rasa apa yang kita baca tu, and then kita bayangkan apa yang kita baca tu. Contoh kalau kata kita baca buku-buku cerita, buku-buku novel-novel seram, kadang kita akan baca, kita bayang apa yang kita baca tu, and then kita rasa takut. So dari situ bacaan kita akan jadi lebih pantas dan kita akan jadi mudah faham dengan apa yang kita baca. Itu adalah satu antara lainlah konsep bacaan pantas. Dan yang ketiga adalah proses membaca adalah untuk memahami isi maklumat, penerangan atau mesej yang hendak disampaikan. Maksudnya ketika ni kita dapat lihat konsep bacaan pantas memahami. Bukan sahaja baca cepat, tapi memahami dengan cepat juga apa yang kita baca. Itu adalah konsep bacaan pantas. Ini seorang pembaca akan membawa tujuan, jangkaan dan pengetahuan serta pengalaman lalu kepada apa yang dibaca. Maksudnya kadang kita baca macam sesuatu artikel ataupun suatu buku tu, kadang kita akan kaitkan dengan apa yang kita dah lalui. So dari situ benda tu kita orang kata kita dapat rasai apa yang penulis tu cuba sampaikan. Jadi kita akan baca dengan lebih cepat dan kita akan lebih memahami lah apa yang disampaikan oleh penulis tu, sebab benda tu kita dah pernah rasai sendiri. Okay, sebab tu kita nak ada konsep tu dalam bacaan pantas untuk memastikan kita bukan sahaja membaca tapi kita memahami apa yang kita baca. Okey, itu adalah konsep. Dan dalam konsep bacaan pantas ni juga dia terdapat dua kaedah. Dan bacaan pantas melibatkan dua konsep atau dua kaedah, iaitu skimming dan scanning. Kira-kira apabila kita membaca secara pantas, secara tidak langsung kita menggunakan kedua-dua konsep ni. Okey, konsep skimming dan scanning. Apa itu skimming, apa itu scanning? Okey, tak apa, nanti saya terangkan ya. Okey, saya terangkan dulu apa itu skimming. Skimming ni merujuk kepada sepintas lalu, iaitu proses di mana kita membaca secara cepat untuk mengetahui idea utama bahan bacaan. Maksudnya proses ni melibatkan kita macam kita buku tu, kita baca muka surat depan ataupun kita tengok cover page, kita tengok dia punya abstract, kita tengok content page dia, kita tengok dia punya index untuk kita tahu apa sebenarnya buku tu, maklumat yang cuba disampaikan dalam buku tu. Kita tak baca keseluruhan buku tu untuk faham apa yang ada dalam buku tu. Kita just baca kiranya maklumat yang penting saja, sepintas lalu je kita baca. Itu kita kira macam itu kita panggil skimming. Selain daripada itu, kita harus menengok isi kandungan indeks dan glossary lah untuk mendapat gambaran. Okey, secara tak langsung untuk membina motivasi diri supaya membaca dengan jayanya. Selalunya macam ini kalau macam kita nak beli buku, kita tak akan baca keseluruhan buku tu kan. Kalau kita baca confirm lah kita dah tahu apa maklumat dia, macam ambil masa pula lah kita nak baca keseluruhan buku tu untuk beli buku tu. Lalu kita akan baca abstract saja, kita akan tengok dia punya kulit dia tu, tengok menarik ke tak, dan dari situ kita dapat idea buku tu mengenai apa. Itu adalah
konsep skimming. Maksudnya kita tak baca keseluruhan buku, kita just baca, ambil idea yang penting saja untuk kita memahami sesuatu benda tu. Okey. Manakala scanning merupakan proses kita mengimbas buku tu dengan membaca pada kadar kelajuan yang tinggi. Okay, mengimbas ini merupakan amalan bacaan pantas menggunakan teknik-teknik bacaan pantas yang sedia ada seperti teknik berkelompok, teknik satu baris, teknik dua baris, teknik F, teknik ZZ, dah banyak lagi. Sebenarnya teknik bacaan pantas ni banyak. Okay. Sebab tu saya kata bukan saja ini mungkin apa yang saya sampaikan ini pengenalan kepada bacaan pantas, tapi untuk lebih detail untuk belajar teknik ZZ, teknik kelompok, dua baris apa semua tu, kita perlu masuk kita perlu menghadiri bengkel bacaan pantas. Dari situ mereka kita kira macam peserta akan diajarlah macam mana cara menggunakan teknik-teknik ni, membaca menggunakan teknik-teknik ni. Okey. Namun tidak kira menggunakan teknik apa sekalipun, konsep asas yang perlu ada ataupun yang perlu dilakukan ialah tidak membunyikan teks yang dibaca. Kebolehan seseorang untuk menggerakkan mata secara vertikal dan horizontal dan penggunaan penunjuk bacaan. Maksudnya teknik apa pun kita guna, teknik zigzag ke, teknik satu baris ke, dua baris ke, teknik berkelompok tak berkelompok ke, apa pun teknik bacaan pantas ni, dia punya perkara asas dia adalah kita tak kiranya kita tak membunyikan bacaan tu. Kita baca secara senyap, and then mata kita kena aktif bergerak, sebab mata kita mainkan peranan penting untuk kita nampak perkataan dan faham apa yang dibaca tu. Okey. Itu adalah antara teknik ataupun konsep kaedah bacaan pantas. Saya kira macam saya terang ni kira secara orang kata secara sahaja. Okay, untuk kita dapat idea apa itu bacaan pantas. Mungkin sebab kita baca pantas bukan baca macam tu je. Tak, tapi dia ada teknik-teknik dia. Dan teknik tu kena pelajari dengan lebih detail lah. Okey. And then kita dah tengok konsep, kita dah tengok dia definisi ataupun pengertian bacaan pantas. Kan kita tengok pula kelebihan. Kenapa? Apa kelebihan yang kita dapat bila kita mengaplikasikan bacaan pantas, teknik bacaan pantas ni dalam pembacaan kita seharian kita. Okey, yang pertama, antara kelebihan dia adalah keupayaan membaca secara pantas meningkat dengan berkesan. Okey, maksudnya sini bila kita sentiasa amalkan teknik bacaan pantas ni dalam dia dapat meningkatkan tahap pembacaan kita dengan lebih cepat. Okey, tapi benda ni kira teknik ni kita kena sentiasa amalkan. Sebab macam Cik Yazid tadi, saya kata dia adalah jurulatih kami sebagai jurulatih bacaan pantas ni. Dia kata dia sendiri pun ambil masa lebih kurang 10 tahun untuk betul-betul faham ataupun betul-betul dapat kemahiran bacaan pantas tu. Dia kira macam dia memang setiap hari dia akan amalkan, dia akan kira macam tak pernah skip lah untuk amalkan teknik bacaan pantas ni. Okay, so makin banyak kita amalkan, makin kerap kita amalkan, InsyaAllah teknik tu kita berjaya untuk lakukan. Sebab apa? Bukan mudah ya. Sebab kita nak baca dalam cepat, dalam masa yang sama kita nak fahamkan. Mungkin pada awal mungkin kita akan ada hadapi masalah, tapi bila dah ada teknik-teknik tu, insyaAllah kita boleh praktikkan, and then bacaan kita akan menjadi lebih pantas. Okay. And then yang kedua, daya fokus dan kefahaman menyeluruh ketika membaca menjadi lebih baik. Okay, yang ni sebab apa? Bila kita praktis atau kita amalkan bacaan pantas tu, kita kena fokus. Memang kita kena fokus. Sebab tu kita tak boleh ada sebutan ketika kita membaca. Sebab kalau kata kita sebutan, kadang-kadang kita fokus untuk sebutan kita. Betul ke apa yang kita sebut ni? Kira macam dia akan ganggu kita punya fokus. So bila kita amalkan teknik bacaan baca tu, daya fokus dan kefahaman kita terhadap bahan bacaan kita akan menjadi lebih baik lah. Mungkin sebelum ni kita baca secara pantas tapi kita tak faham, tapi bila dah lama-lama amalkan, kita dapat kita dapat membaca dengan lebih baik, dan fungsi koordinasi mata dan otak menjadi lebih baik. So maksudnya sini, bila kita dah selalu sangat amalkan teknik bacaan pantas ni, kita dah pandai guna mata kita, koordinasi mata kita, otak kita, dan juga
dia akan menjadi lebih baik lah. Kita dah pandai apa orang kata collaborate, koordinasi mata dan otak kita ni untuk lebih memahami bacaan tu. So bacaan kita akan jadi lebih pantas dan kita akan lebih memahami. And then menjimatkan masa pembacaan dan meningkatkan keyakinan diri. So menjimatkan masa ni sebab apa? Bila kita baca dengan pantas dan kita faham, kita senang nak faham. So kita akan cepat habis dalam satu buku tu. Mungkin dalam masa sehari kita boleh habis 2 buku. And then lepas tu kita, kalau kita selalu praktis, dia akan meningkat. So kita jadi lagi minat untuk membaca. Sebab tu saya kata semua golongan umur, semua peringkat umur, tak kira dewasa, kanak-kanak, dia boleh belajar teknik ni. So apa satu-satu je, dia dapat meningkatkan minat kita untuk lebih banyak membaca. And then yang kelima, pelbagai teknik bacaan pantas dapat dikuasai oleh membaca lah. Macam teknik bacaan macam zigzag tadi, berkelompok, 2 baris, 3 baris. Kita belajar macam-macam teknik tu. And then mungkin dalam kira macam mungkin hari ni kita boleh try, kita boleh cuba mengaplikasikan teknik zigzag. Esok kita boleh aplikasikan teknik lain. So dari situ kita dapat menguasai pelbagai teknik bacaan. And then mungkin dia boleh juga kira macam bila kita dah ada macam-macam teknik ni, kita jadi minat untuk membaca tu lagi mendalam, lagi meningkat. Jadi dia mendorong kita untuk baca lebih banyak dan mungkin statistik kita pembaca Malaysia akan jadi lebih meningkat. So itulah salah satu sebab kenapa kita perlu sangat ada teknik bacaan pantas ni. Dan yang kena adalah memperkukuhkan pengetahuan am dan memperbanyakkan penggunaan kosakata. Yang ni kira macam kelebihan bacaan pantas, dia dapat memperkukuhkan pengetahuan am sebab kita banyak. Bila kita dah banyak baca, kita banyak pengetahuan yang akan kita dapat. Dan dari situ kita juga dapat meningkatkan kosakata lah, penggunaan kosakata. Makin kita punya, bila kita nak perlukan pengucapan awam, kita perlu berucap ataupun kita perlu orang kata mengajar, penggunaan kita akan jadi lebih yakin. Sebab apa? Kita tahu banyak kosakata, penggunaan kosakata kita yang betul dan sebagainya lah. Itu adalah antara kelebihan kelebihan belajar teknik bacaan pantas ni. Okey. So kita dah nampak ya kelebihan mempunyai kemahiran teknik bacaan pantas ni ya. Kira bukan saja kelebihan ni, bukan saja kira kata macam dia bukan saja untuk diri kita, tapi untuk kesihatan kita, untuk mental kita juga. Kira kebaikan membaca ataupun kebaikan mempelajari teknik bacaan pantas ni. Okey, mungkin lepas ni, ialah mungkin sebelum ni kita dok baca buku kan, kita selalu baca buku, kita selalu kira macam kita nampak orang lain baca sehari pun dah habis satu novel, tapi kita baca 2 hari pun tak habis-habis novel tu. Kita rasa macam rendah diri, kita rasa malas sebab dia melibatkan masa yang banyak, menggunakan masa yang banyak untuk menghabis satu buku. Sebab tu kita malas nak membaca. Tapi bila kita pelajari teknik bacaan pantas ni, bacaan kita kira macam kalau kita rajin untuk mengaplikasikan teknik ni dalam kehidupan kita, mungkin kita akan lebih rajin dalam membaca, and then minat membaca tu akan jadi meningkat. Okey, macam saya kata tadi lah, dia kira macam kita tak rasa yang membaca tu membosankan. Kita rasa membaca tu menyeronokkan. Sebab apa? Membaca ni kita dapat pelbagai ilmu. Macam saya ada kawan saya yang memang dia suka sangat membaca. Dia ni kalau pergi jalan mana pun, kita pergi bercuti ke, kadang-kadang kita pergi pusat beli belah pun, dia sentiasa ada buku dekat dalam beg dia. Dia akan masa terluang dia akan baca. Dia benefit, dia punya kebaikan dia, bila kita cakap apa-apa isu sekalipun, dia boleh masuk, and then dia boleh bagi fakta-fakta yang menarik. Jadi bila kita cakap dengan dia pun, kita jadi seronok. Kita seronok untuk bersembang. Sebab tu kita kata membaca tu tadi, kelebihan membaca tu meningkatkan komunikasi dan memberi keyakinan kepada kita. Sebab tu kita tekankan sangat membaca ni. Okey. Sebab itulah kiranya kita dah kuasai teknik bacaan pantas ni, insya-Allah kemampuan dan minat membaca lebih meningkat. Dan untuk makluman semua juga, kira macam tadi, macam mana kita nak ukur kan sama ada kita ni baca lambat ke cepat ke. Sebenarnya kita ada teknik mengukur untuk bacaan, sama ada bacaan kita tu pantas ataupun lambat.
kalau kita hadiri bengkel bacaan pantas, kita akan adakan ujian membaca tu dulu. And then kita akan ukur, membuat ukuran lah sama ada peserta tu dia baca lambat ke cepat ke. Kita ada dia punya kiraan dia tu. Selalu kita guna daripada pengukuran bacaan pantas ni, kita akan guna formula daripada Profesor Datuk Seri Dr. Zaini Ujang. So formula bacaan pantas ni yang daripada Dr. Zaini Ujang ni, dia perkataan per dengan masa ataupun saat darab dengan 60. And dari situ kita akan dapat kita punya rank, kita punya pengiraan pengukuran bacaan pantas tu. And then dari situ pula dia ada dia punya apa orang kata ranking, dia punya kedudukan carta. Macam kalau pembaca kelajuan dia 1 hingga 200, itu dikira pembaca yang lambat, ataupun istilah lain pembaca yang lembab. Dan yang sederhana, dia punya kelajuan dia daripada 201 hingga 400, itu dikira sederhana. Dan pantas 400 hingga 600 kiraan dia. And dia terpantas 601 ke atas. Dia 601 ke atas ni, kalau kita ukur memang ada yang mencapai 601, kepantasan dia 601 kira kelajuannya lah patah perkataan per minit. And then dari situ pula kita uji pula dengan soalan. Adakah dia faham? Dia baca, dia faham. Okey, selalunya bila kita dah belajar teknik ni, di akhir bengkel tu nanti kita dapat rasa yang kita baca dan faham dan kita boleh jawab soalan. Tapi pada awal-awal mungkin kita baca, bila nak jawab soalan tu mungkin masalah sikit. Tapi kita dah pelajari pelbagai teknik bacaan pantas tu tadi. So di ujung bengkel tu, bila kita dah dapat atau kuasai, dah faham macam mana teknik bacaan pantas tu, kita dah tahap pengukuran bacaan pantas dan tahap kefahaman kita lagi meningkat. Itulah antara kebaikan kenapa kita perlu cara pengukuran bacaan pantas ni ya. Tapi macam saya kata tadi, kalau berminat untuk membuat bengkel bacaan pantas ni, boleh hubungi Perpustakaan UiTM Cawangan yang terdekat. Tak rugi kita belajar bengkel bacaan teknik bacaan pantas ni. Sebab apa, benda ni bukan saja boleh aplikasikan pada student, tapi kita sendiri dalam kehidupan seharian kita. Macam kita ni pekerja, and then yang apa orang kata suri rumah, dia boleh aplikasikan bacaan pantas ni. So kalau macam suri rumah tu ada masa terluang boleh baca, kira macam memandangkan dia memang duduk rumah dia jarang keluar, so dia boleh baca tu, boleh meningkatkan pengetahuannya. Macam kita sendiri sebagai pekerja, kita boleh tingkatkan lagi ilmu pengetahuan kita dan terokai bidang lain untuk meningkatkan kepakaran kita dalam satu bidang tu. Itu adalah antara kelebihan membaca teknik atau mempelajari teknik bacaan pantas. Okey, kita dah tengok semua benda tu. Kita dah tengok macam mana pengiraan, apa itu teknik bacaan pantas. Kita tengok pula faktor yang menyebabkan kita baca ni jadi lambat, dan faktor yang menyebabkan kita boleh baca dengan cepat. Okey, kita tengok 2 faktor pembacaan lambat. Yang pertama adalah vokal atau subvokal. Macam saya kata tadi lah, kalau kita baca, kita sebut benda tu, dia akan melambatkan tahap pembacaan kita. So apa, kita kira macam kita melafazkan apa yang kita baca. Bila kita lafaz tu, kadang-kadang kita macam tadi dah saya terang, kadang kita sibuk nak dengar betul tak apa yang kita cakap tu, betul tak sebutan kita tu. So dia ganggu kita punya kefahaman dan dia ganggu kita punya pembacaan. Kadang-kadang kalau kata salah sebut, kita akan ulang balik untuk membetulkan bacaan tu. Jadi dia kiranya dia akan jadi lambat. And then semasa bengkel, sebelum ni kita ada bengkel bacaan pantas ni, kita semasa bengkel tu kita ada buat uji kaji sikit lah. Kita panggil 2 orang ke depan, dan seorang tu kita panggil untuk baca secara menggulungkan vokal, dan seorang lagi kita panggil baca secara senyap. So daripada uji kaji tu, kita boleh nampak yang baca yang secara senyap ni, dia boleh baca lagi cepat dan pemahaman dia lagi orang kata lagi banyak berbanding dengan yang baca menggunakan vokal ni. Mungkin dalam kelas kita boleh cubalah untuk buat uji kaji ni. Okey. And then dari situ kita boleh tahulah, kiranya kalau kita baca menggunakan vokal ni, so
tahap bacaan kita, dia akan perlahankan kita punya tahap bacaan tu berbanding dengan orang yang baca dengan senyap ni. Okay. And then yang kedua, ada faktor yang melambatkan bacaan ni adalah kurang konsentrasi. Jadi bila kita kurang konsentrasi, contoh macam kita baca tapi dalam masa sama otak kita duk fikir benda lain, so benda tu akan melambatkan bacaan kita. So bila kita nak baca tu, kita kena ready, kita kena fokus. Dan bila kita dah fokus, so senang kita nak faham apa yang kita baca dan kita akan jadi cepat. Sekiranya kita tak mengulangkan benda yang sama untuk kita fahamkan. Sebab tu kita kena fokus dalam baca, ya. Yang ketiga adalah backskipping atau pengulangan ayat. Pengulangan ayat ni kira macam kita akan baca ayat tu berulang kali tanpa kita sedar, dan sebab kita tak faham, kita akan ulang benda yang sama banyak kali untuk memahami. So macam backskipping ni dia ada dua, backskipping dan regresi. Macam backskipping ni kita duk ulang tengok perkataan tu, macam mungkin sebab kita kurang kosakata, sebab so kita kurang pengetahuan dalam kosakata. So bila kita jumpa satu perkataan yang susah tu, mungkin kita akan baca banyak kali untuk kita faham apa perkataan tu sebenarnya. Jadi itu akan melambatkan tahap pembacaan kita. So untuk memudahkan, untuk mengelakkan benda ni berlaku, mungkin kita perlu baca banyak macam buku istilah, sinonim, kamus untuk kita perkayakan kosakata kita. Jadi bila kita baca tu kita tak masalah. Atau mungkin pada mula-mula, mungkin kalau kita baru nak start membaca ataupun baru nak mulakan balik minat membaca tu, kita boleh letak kamus kat sebelah. Okey, bila tak faham tu kita rujuk kamus. So mungkin awal-awal tu kita ada masalah, mungkin lambat sikit, tapi lama-lama bila kita dah praktis, ini kita dah tahu banyak kosakata, benda tu akan jadi cepat. Okey, itu adalah salah satu tip lah macam mana kita nak mengkayakan kita nak memperbanyakkan mengetahui kosakata. And then ni kurang kosakata lah tadi, macam saya kata tadi, bila kita kurang kosakata, kita akan cenderung untuk membaca balik apa perkataan yang kita tak faham tu untuk memahami perkataan tu. And then regresi ni pengulangan ke belakang. Maksudnya melakukan pengulangan ke belakang 10 hingga 15 kali menyebabkan masa terbuang. Okey, regresi ni dia lebih kepada kita baca satu keseluruhan perenggan tu, keseluruhan ayat tu 2-3 kali. Mungkin sebab tadi kita tak faham perkataan tu, tapi yang ni kita tak faham perenggan tu mengenai apa. So disebabkan itu, sebab tu jadi kita punya pembacaan jadi lambat. So kalau boleh, bila kita membaca tu, kalau boleh elakkan pengulangan ayat tu, sebab benda tu yang akan jadi faktor, dia adalah antara faktor yang menyebabkan bacaan jadi lambat, dan mungkin kita akan merasakan pembacaan kira baca tu bosan. So jadi kira macam kurangkanlah regresi ni. Okay. Selain daripada tu adalah liar mata lah. Mata tidak, kira maksudnya liar mata ni, mata tak fokus kepada satu tempat. Kira mata akan selalu lari dari fokus untuk kumpul lebih banyak maklumat. Kebiasaan yang dilakukan gerakan mata kiri ke kanan, melebar jangkauan mata, kurang fokus mata. Kira masa kita baca tu, mata kita bukannya tumpu kepada apa yang kita baca, tapi dia pergi ke kanan, ke kiri, ke bawah. Jadi bila jadi macam tu, bila mata kita tak fokus membaca, kita jadi lambat untuk membaca. Sebab membaca ni yang pentingnya adalah fokus mata. Kira mata tu pandang terus pada perkataan, dan pada perkataan terus kita baca dan faham, terus masuk dalam otak. Okay. So bila kita mata tu liar, kira mata tu tak tetap pada satu tempat, tu yang menyebabkan bacaan kita akan jadi lambat. Cuba untuk latih nanti, kira masa baca tu biar mata tu fokus, and then otak tu kira minda kita memang fokus untuk bacaan sahaja. So bacaan akan jadi lebih cepat. And then faktor yang terakhir adalah faktor pencahayaan. Sama ada cahaya, kalau macam ni kan cahaya terang okey lah, tapi kalau macam cahaya gelap, okey, suhu terlampau sejuk ataupun terlampau panas, dia akan mengganggu faktor bacaan tu juga. Sebabnya kalau macam suhu terlalu sejuk, kadang kita nak baca tu kita jadi tak fokus, sebab kira macam kita duk tahan sejuk tu, kita tahan sejuk ataupun kita kepanasan kan, so kita punya fokus tu hilang. Jadi kalau kata kita nak baca dengan keadaan yang selesa atau baca dengan baca dengan pantas,
pastikan persekitaran kita adalah yang selesa. Macam apa yang saya ni lah, macam persekitaran saya sekarang selesa untuk kira baca, dia kira kita boleh baca dengan cara santai, kita tak ada gangguan-gangguan yang membolehkan kita membaca, pembacaan kita menjadi lambat. Okey, itu adalah antara faktor. Mungkin boleh semak balik lepas ni, tengok kita masa kita baca tu, tengok balik persekitaran kita, cara kita membaca. Sebab and then dari situ kita boleh kenal pastilah kenapa, salah satu sebab kenapa kita baca lambat daripada orang lain. Okay, and then faktor pembacaan pantas. Okay, tadi kita tengok faktor pembacaan lambat, ini kita tengok pula faktor pembacaan pantas. Okey, faktor pembacaan pantas ni satu daripada ni faktor kenapa kita boleh baca dengan pantas, kita kerap buat latihan. Sebab mengamalkan latihan membaca yang melibatkan teknik-teknik yang saya sebutkan tadi, kira lebih banyak kita buat latihan, lebih banyak, kira lebih kerap ataupun lebih kita lebih cepat kita belajar teknik tu dan lebih senang untuk kita baca secara pantas. And then kaedah bacaan, kita melaksanakan kaedah bacaan scanning and skimming. Okay, anda perlu perlahankan kelajuan bacaan apabila berada di kawasan yang banyak informasi penting. Maksud sini kita tak baca keseluruhan buku tu. Kita just baca, ambil info yang penting sahaja. Mata kita kira macam kita baca, tapi bila ada informasi yang penting tu, yang tu kita perlahankan sikit baca. So tak adalah kita baca satu perkataan, dan itu yang melambatkan kita membaca. Tapi bila kita ada teknik, kita belajar kaedah scanning and skimming, atau kita amalkan kaedah scanning and skimming ni, so jadi kita kaedah bacaan kita tu akan jadi lebih efektif, kita lebih berkesan, kita akan baca lagi pantas, lagi cepat. So kita pun seronoklah nak membaca. Okay, and then jenis dan juga jenis bahan bacaan lah. Okay, kalau boleh, kalau kita nak membaca tu, bukan kata ini, kalau kata membaca untuk mengisi masa lapang, carilah bahan bacaan yang santai, yang boleh menarik minat kita agar kita kekal fokus. Okay? Mungkin mula-mula bila kita nak belajar teknik bacaan pantas ni, cari bahan bacaan yang orang kata santai, yang ringkas, yang senang nak difahami. Jadi kita tak adalah rasa macam tertekan bila kita baca, kita tak faham, dah lah kita nak kena baca cepat, kita nak amalkan teknik-teknik tu, dan pula susah, bahan yang kita baca susah nak faham. So cari bahan-bahan yang mudah untuk kita senang faham, dan kita boleh fokus, dan kita boleh baca dengan lebih laju, lebih pantas. Dan seterusnya adalah postur badan. Okey, pastikan kedudukan badan kita ni, cara kedudukan kita semasa kita membaca ni, kedudukan badan kita ni dalam keadaan yang selesa. Bukan kata bila keadaan tak selesa, kita tak boleh nak fokus, sakit badan lah, sakit belakang. Kadang kalau dekat rumah kan kita suka baca secara meniarap. Kan, itu sebenarnya postur yang tak berapa nak bagus lah, sebab kadang dia menyukarkan kita untuk bernapas, dan dia membuatkan kita hilang fokus untuk membaca tu. Jadi kita cari orang kata kawasan yang sesuai, tempat yang sesuai, kedudukan kerusi yang selesa untuk kita mulakan bacaan. Dari situ kita boleh fokus pada pembacaan kita, dan pembacaan kita boleh menjadi lebih laju, lebih pantas. And then suasana persekitaran, macam tadi lah saya kata, bila faktor yang menyebabkan kita jadi lambat sebab suasana dan persekitaran kita yang tak berapa sesuai. And then faktor pembacaan kita jadi pantas juga melibatkan suasana dan persekitaran. Maksudnya kalau kira suasana persekitaran kita tu kemas, cantik, selesa, and then dan juga pencahayaan dia tu sesuai untuk membaca, dan dia punya suhu tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Itu adalah antara faktor menyebabkan kita boleh baca dengan selesa. Bila kita selesa, kita akan baca lebih laju, lebih cepat, kita akan lagi cepat memahami apa yang kita baca. And then latihan mata lah. Okey, untuk latihan mata ni kita perlu buat selalu sebenarnya, untuk bagi orang kata koordinasi mata kita ni ketika kita membaca. Kita melakukan pergerakan mata, fokus mata tu, ataupun the two stop method. Kira yang ni kita kena mungkin lepas ni kalau kata
menghadiri bengkel bacaan pantas, kita akan diajar macam mana untuk koordinasi penggunaan mata ni, untuk kita melatih pergerakan mata kita tu. Jadi balik rumah tu bolehlah kita sesuaikan ataupun kita latih mata kita tu untuk membaca dengan lebih, orang kata dengan lebih laju, dan mata tu dah memang selesa dengan gerakan-gerakan mata yang telah diajar. Okay. And then faktor bacaan pantas lagi, bacaan tanpa faham. Maksud di sini kita baca tanpa memahami isi kandungan bahan bacaan. Itu memang lajulah. Kita baca tanpa kita faham. Itu adalah faktor bacaan pantas. Tapi mungkin mula-mula bila kita belajar teknik bacaan pantas ni, memang kita akan baca tanpa kita memahami. Memang dia sebab apa, kita tak kita tak belajar lagi teknik-teknik untuk mendapatkan bacaan pantas dan masa yang sama kita faham. Jadi mungkin pada mulanya kita akan membaca tanpa kita memahami isi kandungan tu lah. Tapi bila kita banyakkan praktis, kita banyak amal, kita banyak membaca, kita banyak buat latihan bacaan pantas ni, jadi lepas ni kita akan baca dengan pantas dan faham apa yang kita baca tu. Cuma latihan tu perlu ada and then baca secara gopoh, and then latihan yang berulang. Latihan berulang ni maksudnya macam tadi saya kata, setiap kita kena sentiasa membuat latihan bacaan pantas tu. Kita kena sentiasa membuat latihan untuk teknik bacaan pantas yang kita belajar tu. Tak, bukannya mata masuknya hari ni kita belajar macam mana teknik bacaan pantas tu, tapi esok lusa kita tak amalkan, mungkin baru setahun kemudian baru kita nak amalkan, memang tak dapat. Sebabnya teknik bacaan pantas ni kita kena amalkan selalu. Dari situ baru kita boleh, orang kata, develop kemahiran bacaan pantas dalam diri kita. Sebab kita nak kena biasakan dengan teknik-teknik tu. Macam tadi kira mata kita ni, koordinasi mata kita, minda kita kena biasakan semua tu untuk kita, orang kata, kita biasakan untuk kita membaca dengan lebih laju dan dengan lebih faham. Okey. Jadi itu saja untuk kelebihan orang kata faktor bacaan faktor bacaan pantas, bacaan lembab ataupun bacaan perlahan tadi. Jadi semua dah dapat idea kan? Kira semua yang ada, yang menonton ni dah dapat idea apa itu bacaan pantas sebenarnya. Okey, bacaan pantas ni bukan baca, tak faham apa semua. Bacaan pantas ni baca dan faham. And then dia bukannya benda yang mudah, tapi dia bila kita dapat kemahiran tu, dia amat berguna untuk kita. Okey. Mungkin lepas ni kalau kata nak lagi faham, sama ada cuba cari mungkin dekat YouTube ada teknik-teknik bacaan pantas, tengok cara pembacaan pantas. Mungkin contoh ada contoh yang tuan-tuan dan puan-puan yang boleh lihat lah. Dan sekali lagi saya nak ingatkan, mana-mana individu ataupun siapa yang berminat untuk mengadakan bengkel bacaan pantas ni, bolehlah menghubungi Pustakaan UiTM yang berdekatan untuk berbincang dengan lebih lanjut lah. Okey, saya rasa itu saja dari saya. Diharapkan apa yang disampaikan pada hari ini dapat diaplikasikan oleh semua viewer, kiranya semua penonton-penonton saya pada hari inilah. Dan saya juga berharap sama-sama kita jadikan membaca ni amalan hidup seharian kita. Okey, malah kita hidupkan semula amalan membaca ini. Sesungguhnya yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang dari saya. Saya memohon maaf seandainya terdapat salah dan silap ataupun terdapat salah fakta tadi, saya mohon maaf. Dan kepada warga UiTM, untuk link kehadiran untuk jam latihan dia ada di ruangan komen ya. So jangan lupa isi link kehadiran tu untuk mendapatkan jam latihan. Okey, itu saja dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.